rasuah lebih 6 juta ringgit, CEO Persatuan Bola Sepak direman. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Ketua Pegawai Eksekutif sebuah persatuan bola sepak di utara tanah air antara 4 lelaki yang ditahan reman berkaitan kes meminta dan menerima rasuah berjumlah lebih 6 juta ringgit pada tahun 2020. Turut direman 2 wakil perunding sebuah persatuan bola sepak dan seorang individu yang bekerja sendiri. Perintah tahanan reman selama 3 hari sehingga Ahad itu dikeluarkan Magistrate Siti Nur Hidayah Muhammad Nur selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Keempat-empat suspek lelaki berusia antara 40 hingga 60 tahun itu ditahan kira-kira pukul 5 petang hingga jam 6.30 petang Khamis ketika hadir untuk memberi keterangan di pejabat SPRM Kedah. Berdasarkan siasatan, wang lebih 6 juta ringgit berkenaan telah dimasukkan ke dalam akaun sebuah persatuan bola sepak. Wang rasuah tersebut dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik sebuah syarikat mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air di sebuah negeri. Pengarah kanan siasatan SPRM Datuk Seri Hishamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan tangkapan terhadap keempat-empat suspek berkenaan. Kes siasat mengikut Seksyen 16A-B Akta SPRM 2009. Sindiket perjudian dalam talian didalangi warga Cina yang menjana pendapatan mencecah 3 juta ringgit sebulan berjaya ditumpaskan dalam 2 serbuan Jabatan Imigresen. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Imigresen Jafri Embuk Taha berkata serbuan dilakukan di apartmen mewah di Bangsa, Kuala Lumpur dan Ampang, Selangor berdasarkan aduan dan risikan. 14 lelaki dan seorang wanita berumur antara 19 hingga 39 tahun ditahan. 9 daripada lelaki berkenaan merupakan rakyat Cina termasuk ketua sindiket. Kesemua warga asing itu ditahan di Depoh Imigresen Putrajaya dan disiasat di bawah Akta Imigresen 1959-1963, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Merampas wang tunai, kita ada bahan bukti di hadapan ya. Sebanyak RM18,000, 9 naskah pasport China, 11 unit monitor, 5 unit komputer, 15 unit komputer riba, 33 unit telefon bimbit, 6 unit router Wi-Fi dan sebuah kenderaan jenis Alphard. Modus operandi sindiket dipercayai beroperasi kira-kira 6 bulan itu dengan melakukan promosi melalui aplikasi WhatsApp yang dihantar secara rawak kepada pelanggan di Australia, Hong Kong dan China. Pautan akan dihantar kepada pelanggan yang bersetuju untuk membuat pertaruhan. 15 individu ditahan dan pelbagai barangan bernilai lebih 21 juta ringgit dirampas dalam 9 serbuan yang dilaksanakan sejak Isnin lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Hazani Ghazali berkata, operasi membabitkan penguatkuasaan terhadap penyelundupan hidupan liar, ubat-ubatan palsu dan penyelundupan diesel bersubsidi. Tindakan diambil melibatkan kesalahan di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta Kawalan Bekalan 1961, Seksyen 11, Akta Makanan 1983 dan Enakmen Perhutanan Negara Pemakaian. Selain Enakmen Perhutanan Negara Pemakaian dengan jumlah rampasan 1.5 juta ringgit dan Peraturan 7/1/A, Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 serta Seksyen 13/A Akta Racun 1952 dengan rampasan bernilai RM500,000. Kerjasama orang ramai dalam menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa amat digalakkan agar kegiatan jenayah dapat dibantras sepenuhnya. 268 warga asing ditahan dalam op kutip yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di sekitar Kota Baru, Kelantan dan Kuala Terengganu hari ini. Di Kelantan, Timbalan Pengarah Imigresen Negeri dalam kurungan pengurusan Nik Abdul Rahman berkata 238 warga asing ditahan dalam operasi yang bermula pada pukul 10 pagi itu. Operasi turut melibatkan pihak polis, Jabatan Pendaftaran Negara dan Majlis Perbandaran Kota Baru. Katanya tindakan diambil selepas risikan yang dibuat bahagian penguatkuasa JIM di sekitar Bandar Kota Baru.
Majoriti yang ditahan warga Myanmar iaitu 122 orang, Bangladesh 76, Indonesia 15, Thailand 6, Pakistan 3, India 3, Thailand 6 dan Nepal 13. Kesemua mereka ditahan kerana dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63. Di Terengganu, Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Azhar Abdul Hamid berkata 220 warga asing termasuk dari Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan, Indonesia, India serta Kemboja telah diperiksa. Daripada jumlah itu, 30 orang ditahan atas pelbagai kesalahan. 18 orang dikesan tinggal melebihi tempoh masa dibenarkan mengikut Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959. Manakala bakinya, tiada dokumen pengenalan diri dan melanggar peraturan pas permit yang dikeluarkan. Kita minta kerjasama daripada majikan supaya bagi kerjasama untuk daftar pekerja-pekerja yang telah pun didaftarkan untuk kita ambil biometrik, dan benda ini akan tamat dalam tempoh yang terdekat. Saya ingat itu saja. Kepada majikan, tolong bagi kerjasama datang supaya majikan dapat pekerja dapat bekerja dengan saya ingat dalam keadaan yang sah, dan kita tidak akan ambil mana-mana pekerja yang mempunyai permit. Dalam op noda khas di sekitar Lembah Kelang pula, 37 wanita warga asing disyaki menjadi mangsa eksploitasi sebagai pekerja seks berjaya diselamatkan polis. Timbalan Pengarah Risikan dan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, DCP Fadil Marsus berkata, serbuan dibuat melibatkan 16 premis disyaki menawarkan aktiviti pelacuran dan khidmat urutan seks. Operasi khas itu turut melibatkan kerjasama bahagian D14 Siasatan Jenayah Terancang, bahagian D7 Kongsi Gelap Judi dan Maksiat serta ibu pejabat polis daerah berkaitan. Seramai 92 individu membabitkan 15 warga tempatan dan 77 warga asing ditahan dalam serbuan tersebut. Kesemua ditahan mengikut Seksyen 372B Kanun Keseksaan, Seksyen 55B dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-1963 serta Peraturan Immigration 1963. Suspek kes bunuh di Taman Rasi Jaya Mengelembu Ipoh semalam ditahan reman selama 7 hari sehingga Khamis depan. Magistrate S. Punita membenarkan reman terhadap suspek berusia 54 tahun bagi membolehkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian pada Khamis, seorang wanita berusia 49 tahun yang juga majikan suspek ditemui meninggal dunia dengan kesan tikaman di bahagian dada. Teman lelaki kepada mangsa turut cedera dalam kejadian tersebut dan dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh untuk rawatan. Punca kejadian dipercayai akibat perselisihan faham mengenai masalah kewangan antara mangsa dan suspek. Siasatan lanjut polis turut mendapati suspek mempunyai 4 rekod jenayah lampau. Sebuah bot nelayan tempatan kelas B dan 3 kru warga Myanmar ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Kurau. Bot berkenaan ditahan di kedudukan 16.9 Batu Nautika Barat Daya Pulau Kalumpang, Perak kerana melanggar syarat sah lesen. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Najan Azman Hamid berkata, hasil pemeriksaan mendapati bot terbabit memiliki lesen yang sah. Namun, tidak diusahakan sendiri oleh pemilik dan tiada kebenaran menggunakan kru warga asing daripada Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Kesemua nelayan termasuk tekong berusia 42 hingga 44 tahun, bot dan peralatan menangkap ikan dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Kurau. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63 kerana tinggal di negara ini tanpa dokumen pengenalan diri yang sah. Serta Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen iaitu bot tidak diusahakan sendiri oleh pemilik serta tiada kebenaran penggunaan kru warga asing yang sah. Di Labuan, akibat melakukan aktiviti kimpalan di atas laut tanpa kebenaran, sebuah kapal kargo bersama 14 kru warga negara Malaysia dan Indonesia ditahan APMM Zon Maritim Labuan. Kesemua mereka ditahan pada kedudukan 0.63 Batu Nautika Barat Laut Pulau Papan.
Menurut Pengarah Zon Maritim Labuan, Kapten Maritim Izzuan Hadi Idros berkata, kapal kargo berkenaan ditahan bot Peronda Maritim Malaysia yang sedang melakukan rondaan Operasi Op Sejahtera 1 2006, Op Khas Kuda Laut 2 2020 dan Op Tiris 3.0 ketika sedang berlabuh di perairan Pulau Papan. Nakhoda dan ketua jurutera kapal berkenaan ditahan serta dibawa ke jetty APMM Labuan untuk tindakan selanjutnya. Kes disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952, Seksyen 491B-2. Jika sabit kesalahan, boleh didenda sebanyak RM50,000. Orang ramai dinasihat supaya berwaspada dengan pautan yang diterima daripada pihak ketiga kononnya menghubungkan mereka dengan sistem pangkalan data utama padu. Exco Komunikasi, Multimedia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Perak, Muhammad Azlan Helmi berkata pihak yang menjalankan aktiviti penipuan dalam talian akan mengambil peluang untuk menipu orang ramai setiap kali kerajaan mengumumkan bantuan atau inisiatif baru. Kita sering alert sebab sebelum ini kita lihat skim bantuan BRIM dan sebagainya. Sering cubaan-cubaan daripada skamer di luar untuk manipulasi ni dengan mewujudkan link-link konon-kononnya tekan ini terus ke website berkenaan. Jadi kita nak tegaskan kat sini, kita pantau secara ni tu sebab kita nak lebih rapat dengan rakyat supaya rakyat jangan guna platform third party ataupun ni, terus berjumpa dengan kita, PD ataupun pejabat-pejabat awam dan agensi yang dipertanggungjawabkan. Setakat ini tiada sebarang laporan berhubung sindiket penipuan padu dilaporkan di negeri itu. Saksikan siaran langsung Istiadat Perbarisan Menjunjung Kasih Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 8 Januari 2024, Isnin bermula pukul 8 pagi langsung dari Dataran Panglima Tentera Darat Kamp Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur di TV1, saluran berita dan RTM3. Hentikan tindakan yang membuang masa rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika menegaskan perkara itu berkata pelbagai langkah untuk membentuk kerajaan tebuk atap hanya akan mengalihkan perhatian rakyat daripada pelbagai manfaat yang diperoleh menerusi projek serta rancangan yang disusun oleh kerajaan madani. Pihak pembangkang cukuplah untuk melakukan langkah-langkah yang apa nama sekalipun. Jangan buang masa rakyat. Jangan buang masa untuk divert attention rakyat, bagi bersama-sama untuk mendapat nikmat daripada projek-projek dan perancangan serta program-program yang telah disusun oleh kerajaan madani ini. Dan kita mempunyai tempoh 4 tahun daripada tahun ini untuk menghadapi pilihan raya. Dan dalam tempoh 4 tahun ini kita sama-sama membina negara ini semula yang telah rosak selama satu penggal apabila 3 Perdana Menteri dalam satu penggal telah mengetuai negara kita dan tidak ada hasil yang baik pun untuk rakyat ketika itu. Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 yang bermula Isnin ini hingga 7 Mac tidak akan ditangguhkan di negeri terjejas banjir. Menteri Pendidikan Fadhilina Siddiq, peperiksaan itu akan berlangsung seperti dijadualkan. Ini memandangkan lembaga peperiksaan telah melakukan persiapan lebih awal bagi berdepan dengan musim banjir. Setakat ini tidak ada masalah. Kita sudah pun ada pengalaman-pengalaman menguruskan calon-calon SPM semasa banjir. Jadi yang mungkin kalau yang susah sedikit pun kalau ada isu mereka terputus jalan akibat banjir, tapi itu pun juga kita telah mendapat sokongan dan juga bantuan daripada agensi kerajaan yang lain untuk membawa calon ini ke tempat peperiksaan. Sementara itu, penduduk yang dipindahkan akibat banjir di Johor meningkat kepada 1,197 orang malam ini. Sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Kota Tinggi, menjadikan 12 PPS dibuka setakat ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri maklumkan Kota Tinggi masih merekodkan jumlah penduduk tertinggi dipindahkan seramai 764 di 8 PPS. Manakala di Johor Bahru, penduduk yang masih ditempatkan di 1 PPS kekal 43 orang. Di Mersing, 2 PPS masih beroperasi menyaksikan pertambahan penduduk terjejas kepada 277 orang.
Keluang Pulau Kekal dengan 1 PPS menempatkan 84 penduduk terjejas. 3 jalan di Mersing ditutup kepada semua kenderaan melibatkan Jalan Mawai Lama, Kampung Orang Asli Peta dan Jalan Masuk Tengaruh Timur. Manakala Jalan Tanjung Sedeli hanya dibuka kepada kenderaan berat sahaja. Seorang pelajar sekolah menengah di Dungun, Terengganu ditemukan lemas ketika mandi bersama 4 lagi rakannya di satu kawasan paya di Kampung Rantau Abang petang tadi. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.10 petang tadi. Mayat bangsa Muhammad Hazri Izani Abdullah, 15 tahun, ditemukan pasukan penyelamat kira-kira pukul 6.10 petang pada kedalaman 4 meter. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Dungun, penolong kanan penguasa bomba PKPB Syarizal Samsudin, 22 anggota bomba dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan pukul 5.13 petang. Mangsa dihajutkan arus deras ke sebuah kawasan paya sebelum tenggelam ke dasar dan lemas. Mayat bangsa dihantar ke unit forensik Hospital Dungun untuk siasatan lanjut. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya mengelak melakukan perjalanan tidak perlu ke Bangladesh semasa pilihan raya umum negara itu yang akan berlangsung pada Ahad ini. Wisma Putra dalam satu kenyataan turut menasihati rakyat Malaysia yang menetap di negara itu agar sentiasa peka dan berjaga-jaga serta mengelak daripada menyertai mana-mana perhimpunan politik. Kementerian Luar melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka akan memantau rapat perkembangan pilihan raya umum ke-12 negara itu. Rakyat Malaysia yang memerlukan sebarang bantuan konsular boleh menghubungi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka seperti tertera. Sebarang perkembangan terkini mengenai perkara itu akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Mengiklan makanan halal dan boleh dimakan oleh orang Islam seperti buffet, iftar dan sihat Ramadan tanpa memiliki sijil pengesahan halal Malaysia SPHM adalah satu kesalahan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Sehubungan itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menyarankan pihak yang berhasrat menyediakan perkhidmatan juadah bersempena Ramadan akan datang supaya memiliki SHPM. Dalam satu kenyataan, JAKIM turut menasihatkan pengusaha yang merancang untuk menyediakan perkhidmatan buffet Ramadan tetapi masih belum mempunyai sijil pengesahan halal Malaysia untuk membuat permohonan secepat mungkin. Permohonan boleh dibuat sama ada melalui JAKIM atau jabatan maupun Majlis Agama Islam Negeri. Saranan itu dibuat lebih awal supaya pihak-pihak berkenaan tidak menghadapi sebarang masalah sekiranya berhasrat menyediakan perkhidmatan buffet Ramadan. Stesen radio Kedah FM akan menyajikan pelbagai program dan topik menarik serta tokoh-tokoh terkenal berkaitan negeri itu melalui program baru RTM 34 je. Program berkenaan disiarkan pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad selama 34 minit bermula pukul 3.40 petang hingga 4.14 petang. Ketua Bahagian Rancangan Kedah FM Syahidah Sabudin berkata topik menarik yang akan dibawakan untuk tatapan pendengar dan penonton Kedah FM termasuk seni muzik dan seni ukir. Selain tempat-tempat menarik dan bersejarah, makanan unik dan terbaik tempatan, warisan serta adat tradisi. Program berkenaan juga boleh diikuti menerusi laman Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
Okey, sekarang kita sedang bersiaran secara langsung di... Selain itu, sebelum ni kita jarang membawa tetamu ke konti untuk membincangkan sesuatu isu ataupun perkara. Kali ini kita bawa semuanya penggiat seni, ada pendengar Kedah FM, ahli sukan dan sebagainya, supaya ia boleh merancakkan lagi siaran kita dan juga boleh menarik lebih ramai lagi untuk mendengarkan siaran Kedah FM. Heboh kononnya harga beras dimonopoli kartel terdiri daripada 4 ke 5 syarikat besar. Menerusi laporan portal berita yang memetik wakil pengilang, mereka didakwa berlagak seperti mafia dengan turut mengawal bekalan beras. Kumpulan terbabit didakwa mengugut pesawah untuk tidak membeli semula benih padi jika enggan menggunakan benih padi keluaran mereka. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan terbabit tidak asas. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, hampir 40,000 lesen dikeluarkan bagi mengelak wujud usul kartel. Ia merangkumi lesen burung beras, lesen ekspor, lesen import, lesen kilang padi, lesen membeli padi, lesen beras runcit dan kelulusan khas menjual benih padi bagi benih padi sah. Tidak cukup dengan itu, pasukan petugas khas operasi benih padi sah turut ditubuh bagi memastikan peruncit patuh harga ditetapkan selain mengelak wujud kegiatan menyorokkan benih. Henti sebar berita palsu. Penyebaran maklumat seumpama merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Menjelang Piala Asia Qatar 2023, skuad Harimau Melaya bakal mengadakan aksi pemanas badan menentang pasukan di ranking ke-91 dunia Isnin ini. Pemain pertahanan skuad kebangsaan Junior Elstal menyifatkan perlawanan berkenaan sebagai persiapan pasukan sebelum mengharungi perlawanan pertama menentang Jordan nanti. Pemain berusia 32 tahun itu memaklumkan perlawanan tersebut bakal memberi momentum terbaik kepada barisan pemain. Untuk game ni adalah test untuk kami. Syria kita tahu sudah kuat dekat Chengdu. Kita sudah main dengan Syria seri 2-2. So ini ada test sebelum kita lawan Jordan. Level pun sama juga. Stick to the game plan macam saya cakap, and pakai game ni untuk bukan buat eksperimen lah, tapi get the 90 minutes in the legs, 40 minit yang play semua tidak main untuk preparation untuk the first game. So we're ready for that game. Tambah beliau, kehadiran Harimau Melaya ke Qatar ketika ini bukan sekadar hanya menyertai kejohanan Piala Asia 2023. Namun, skuad negara mampu melakarkan sesuatu yang istimewa buat penyokong dan seluruh rakyat Malaysia. Perlawanan Piala Asia Qatar 2023 akan disiarkan di Radio Televisyen Malaysia RTM seperti yang diumumkan Menteri Komunikasi Fahmi Fadil. Selain itu, RTM sukacita berkongsi jadual penuh perlawanan yang melibatkan skuad Harimau Melaya. Semua perlawanan yang melibatkan pasukan bola sepak kebangsaan di peringkat berkumpulan dan perlawanan akhir akan disiarkan secara langsung. Manakala 4 perlawanan suku akhir dan 2 perlawanan separuh akhir secara tertunda akan disiarkan selepas tamat perlawanan. Skuad negara bakal membuka saingan kumpulan E menentang Jordan pada 16 Januari di Qatar. Harimau Melaya berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan E bersama juara 2 kali Korea Selatan dan Bahrain. Dalam pada itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS akan menyediakan tayangan skrin besar di Stadium Nasional Bukit Jalil bagi ketiga-tiga perlawanan Malaysia dalam aksi peringkat kumpulan E. Menterinya Henayo menerusi klip video kepada media menyeru agar semua penyokong Harimau Melaya untuk hadir bagi memberikan sokongan dalam saingan Piala Asia itu. Menurutnya, kejayaan Harimau Melaya menamatkan penantian 42 tahun layak secara merit ke saingan Piala Asia itu merupakan satu prestasi yang membanggakan seluruh rakyat Malaysia.
Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada pasukan Harimau Malaya di Qatar sekarang. Penantian melebihi 40 tahun ini merupakan satu prestasi yang amat membanggakan semua rakyat Malaysia. Ingat, bila anda masuk padang nanti, jika anda fikirkan anda boleh, anda pasti boleh melakukan yang terbaik. Dan saya mengucapkan tahniah juga kepada FAM dan Jurulatih Kim Panggon atas usaha anda membantu pasukan Harimau Malaya. Skuad Harimau Malaya bakal membuka saingan kumpulan E menentang Jordan pada 16 Januari di Qatar. Selain Jordan, Harimau Malaysia dijadual berdepan tugas ketir apabila diundi dalam kumpulan E bersama juara 2 kali Korea Selatan dan Bahrain. Badminton Petronas Terbuka Malaysia 2023. Jurulatih badminton persorangan lelaki negara, Hendrawan, perlukan sedikit buat Eng Zi Yong untuk muncul juara secara konsisten. Pemain berusia 23 tahun itu menunjukkan peningkatan prestasi yang positif sepanjang saingan musim 2023 apabila berjaya mara peringkat suku akhir dan mengejutkan beberapa pemain utama dunia. Menurut Hendrawan, anak buahnya itu kekal optimis mengejar kejuaraan pada saingan jelajah dunia dengan pencapaian terbaik adalah muncul naib juara terbuka Arctic di Finland Oktober 2023. Ya, kalau tengok Cium, kita pun semua tahu bahwa kalau kita cakap Cium tak ada skill pun bukan. Because dia pun boleh upset orang, boleh fight dengan top player. Tetapi semuanya kan perlu satu maintain ya, bukan hanya sekedar fight, tapi harus ada menang. Dan next time boleh menang 2 kali dan mungkin sekali-sekali kalah ada. Nah ini kita sekarang tengah macam mana dia supaya boleh lebih stable. Sementara itu, pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM, Rexy Mainaki berkata pihaknya sudah merangka program latihan khusus buat Zi Yong. Ia adalah bagi meningkatkan lagi tahap kecergasan dan fizikalnya pemain itu dengan bimbingan jurulatih berpengalaman Muhammad Rosdi Abdul Ghani. Zi Yong akan memulakan kempen di Terbuka Malaysia menentang pemain Jepun Koki Watanabe pada pusingan pertama. Perkembangan hoki negara, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Negara Arul Selvaraj maklumkan 18 pemain yang telah dipilih pada kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024 mampu bermain dalam beberapa posisi. Kriteria itu dimuktamadkan selepas Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH hanya membenarkan hanya 18 berbanding 20 pemain didaftarkan pada saingan tersebut. Dalam pada itu juga Arul memerlukan barisan pemain yang memiliki semangat juang yang tinggi dan sanggup berkorban buat pasukan negara. Bila saya buat pemilihan ni pun saya tengok players yang boleh main 2-3 position. Of course injury can happen. During the tournament injuries can happen. Dan satu lagi aspek pemilihan, because saya kadang-kadang saya kena balance dalam squad tu. Saya tak boleh ambil players yang ball player sangat. Saya kena ambil players yang orang katakan besar, semangat. Yang saya ada a few players yang akan mati-mati. That's also important element dalam team yang kita kena ada. Skuad negara dijangka berlepas ke Muscat pada 11 Januari ini dan mengadakan 2 perlawanan persahabatan menentang Kanada serta Chile sebelum memulakan kempen kelayakan. Skuad Speedy Tigers akan membuka tirai saingan menentang China pada 15 Januari diikuti pertemuan dengan Great Britain pada 17 Januari sebelum melengkapkan aksi terakhir kumpulan A menentang Pakistan pada 19 Januari depan. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.